Hello semua, selamat datang ke High Top Podcast. Anda sedang mendengar siri kami Melangkaui Kesenangan, Bahaya Tersembunyi Seks Kimia. Untuk versi bahasa Malaysia, tajuk episod kali ini ialah Melangkaui Kesenangan, Bahaya Tersembunyi Seks Kimia, Bahagian 2. Dalam episod hari ini, kita akan bawa sedikit nuansa akademik merujuk kepada statistik terkini, laporan kesihatan awam dan kajian akademik yang diterbitkan. Bunyi macam serius, kan? Tapi tujuan kita mudah saja, membantu kita semua memahami chemsex dengan lebih jelas, tanpa prejudis, supaya kita boleh berbincang dengan penuh empati dan keyakinan. Berikut adalah perkara yang akan kita bincangkan hari ini. 3. Chemsex, identiti, seksualiti dan keinginan. Bagaimana chemsex berkait rapat dengan imej diri, ekspresi seksual dan pencarian kenikmatan. 4. Ketagihan chemsex, dimensi fizikal dan kesihatan mental. Apa yang kajian kata tentang kebergantungan, simptom penarikan diri dan kesan terhadap kesihatan mental. 5. Trend chemsex, tinjauan di Thailand dan dunia. Di mana amalan ini semakin berkembang, bahan apa yang paling biasa digunakan dan apa yang data terkini tunjukkan. Baiklah, jom kita mulakan perjalanan episod ini. 3. Chemsex, identiti, seksualiti dan keinginan. Penggunaan dadah dalam chemsex bukan sekadar berkaitan dengan sensasi fizikal. Ia menyentuh lebih dalam kepada penerokaan identiti diri, seksualiti dan keperluan emosi. Penglibatan dalam amalan ini sering melibatkan dinamik psikologi dan sosial yang kompleks, kadang-kadang berfungsi sebagai jalan keluar daripada cabaran harian seperti tekanan, kesunyian atau penolakan. Faktor utama yang berkait dengan identiti dan penerokaan seksual. Melarikan diri daripada tekanan dan beban psikologi. Bagi sesetengah individu, chemsex berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah. Keadaan yang diubah oleh dadah mewujudkan ruang sementara untuk lari daripada kesedihan, keresahan atau rasa terasing. Dalam ruang ini, peserta mungkin berasa lebih yakin dan bebas, serta memperoleh pengalaman seksual yang sukar dicapai dalam keadaan biasa. Mengejar keseronokan dan kepuasan yang lebih tinggi. Perangsang seperti MDMA atau methamfetamin boleh meningkatkan rangsangan seksual dan memanjangkan aktiviti seks. Walaupun risiko telah diketahui, ramai pengguna tetap mencari keseronokan ini kerana pengalaman tersebut digambarkan lebih mendalam, lebih intensif dan lebih memuaskan berbanding seks konvensional. Pengesahan dan penerokaan identiti seksual. Bagi individu dengan orientasi seksual dan identiti jantina yang pelbagai, chemsex boleh menjadi ruang bebas daripada penghakiman sosial. Dalam persekitaran ini, mereka mungkin berasa diterima, diingini dan diiktiraf dengan cara yang menentang stigma yang dihadapi dalam kehidupan harian. Ia sering menguatkan keyakinan diri dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Penemuan keinginan seksual baharu. Kesan neurologi dadah seperti methamfetamin dan MDMA boleh meningkatkan rasa ingin tahu serta rangsangan. Ramai peserta melaporkan menemui fantasi, fetish atau aspek seksualiti baharu yang sebelum ini tidak mereka sedari. Pengalaman ini mampu membentuk semula cara mereka melihat identiti dan tubuh sendiri. Bertindak balas terhadap stigma dan penolakan sosial. Stigma sosial kekal sebagai salah satu faktor paling berpengaruh yang mendorong chemsex. Bagi sesetengah individu, ia menawarkan komuniti alternatif di mana mereka boleh mengekspresikan diri tanpa rasa takut ditolak oleh keluarga, rakan atau masyarakat umum. Rasa selamat ini menjadi sumber kelegaan psikologi yang penting. Membina keintiman dan hubungan emosi. Dadah seperti GHB dan MDMA mengurangkan halangan diri dan meningkatkan perasaan rapat dengan orang lain. Dalam konteks chemsex, ada yang menemui hubungan emosi yang mendalam walaupun bersifat sementara. Ikatan ini, walaupun rapor, mampu mengurangkan rasa sunyi dan tidak kelihatan. Mengatasi rasa tidak mencukupi. Kajian oleh Jaspal, 2022, menyatakan bahawa chemsex boleh bertindak sebagai pelindung terhadap rasa tidak berharga atau tidak diingini. Aktiviti seksual di bawah pengaruh dadah membolehkan individu merasa dihargai dan diingini, sekaligus menyeimbangkan pengalaman penolakan dalam aspek lain kehidupan.
Peranan komuniti dan kebersamaan. Di luar pengalaman pribadi, chemsex juga boleh dilihat sebagai amalan kolektif. Suasana berkumpulan sering mengukuhkan identiti bersama, rasa persahabatan dan pengiktirafan antara satu sama lain. Bagi sesetengah individu, ia bukan sekadar tentang seks atau dadah, tetapi juga tentang menyertai subkultur yang memberi makna, pengiktirafan dan solidariti. Perspektif psikologi, teori proses identiti. Menurut Burke dan Stetz, 2009, teori proses identiti menyatakan bahawa individu berusaha mengekalkan elemen penting identiti, harga diri, keberkesanan diri, kesinambungan dan keunikan. Apabila aspek-aspek ini terancam melalui stigma seksual, pengasingan sosial atau rasa kekurangan pribadi, chemsex boleh berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasinya. Ia memulihkan rasa kawalan, keyakinan dan keunikan, walaupun hanya sementara. Semakin chemsex dikaitkan dengan pemulihan identiti, semakin kuat ia tertanam dalam diri pengguna. Lama-kelamaan, ia boleh berubah daripada sekadar aktiviti kepada aspek teras identiti peribadi, menjadikan proses untuk melepaskannya semakin sukar. Arah masa depan untuk sokongan dan penyelidikan. Menangani isu chemsex memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar menumpukan pada penggunaan dadah itu sendiri. Sokongan yang berkesan mesti mengintegrasikan faktor psikologi dan identiti dengan memastikan intervensi tidak mengukuhkan stigma atau merendahkan harga diri. Penyelidikan masa depan juga harus memberi tumpuan kepada pengalaman pelbagai orientasi seksual dan identiti jantina, meneroka fenomena ini dalam dimensi sosial, psikologi dan budaya. Yang tidak kurang penting, pendekatan pengurangan mudarat perlu mengiktiraf chemsex bukan sahaja sebagai isu kesihatan, tetapi juga sebagai perkara berkaitan identiti, keintiman dan kebersamaan. Hanya dengan memahami lapisan-lapisan ini, barulah tindak balas yang bermakna, penuh empati dan berkesan dapat dibangunkan. 4. Ketagihan chemsex, dimensi fizikal dan kesihatan mental. Chemsex merujuk kepada penggunaan bahan psikoaktif ketika melakukan aktiviti seksual dengan tujuan meningkatkan kenikmatan, memanjangkan prestasi atau menguatkan pengalaman keseluruhan. Antara bahan yang biasa digunakan ialah methamfetamin, MDMA, GHB dan kokain. Ketagihan terhadap chemsex boleh berkembang pada tahap fizikal dan psikologi, memberi kesan mendalam kepada tubuh, minda serta kualiti hidup secara menyeluruh. 1. Ketagihan fizikal terhadap chemsex. Ketagihan fizikal berlaku apabila tubuh mula bergantung kepada dadah untuk mencapai kepuasan seksual atau mengekalkan rasa keseronokan dalam kehidupan seharian. Penggunaan berulang mengubah keseimbangan neurokimia otak, terutamanya yang melibatkan dopamin, serotonin dan norepinefrin, neurotransmitter yang mengawal ganjaran, mood dan keinginan. Kebergantungan fizikal. Dengan penggunaan berulang, tubuh memerlukan dos yang lebih tinggi atau pengambilan yang lebih kerap untuk mencapai tahap rangsangan yang sama. Tanpa dadah, pengguna sering berasa tidak puas secara seksual dan tidak mampu mencapai kepuasan melalui hubungan normal tanpa pengaruh bahan. Gejala penarikan diri. Berhenti menggunakan dadah boleh mencetuskan gejala seperti mudah marah, keresahan, insomnia, keletihan atau penurunan libido. Gejala tidak menyenangkan ini sering mendorong pengguna kembali kepada dadah untuk meredakan ketidakselesaan dan mendapatkan semula kenikmatan seksual. Risiko terhadap kesihatan fizikal. Chemsex sering melibatkan aktiviti seksual yang berpanjangan dan kadang-kadang tanpa perlindungan, meningkatkan risiko jangkitan penyakit kelamin, STI, termasuk HIV. Penggunaan jangka panjang turut menjejaskan sistem kardiovaskular, sistem saraf dan kesihatan keseluruhan. 2. Ketagihan psikologi terhadap chemsex. Selain faktor biologi, ketagihan chemsex juga berkait rapat dengan emosi, kesihatan mental dan tingkah laku. Kebergantungan psikologi muncul apabila individu mengaitkan penggunaan dadah dengan kelegaan, identiti dan makna kehidupan. Melarikan diri daripada tekanan mental. Ramai peserta memilih chemsex untuk melepaskan diri daripada keresahan, kemurungan, kesunyian atau tekanan yang tidak terurai. Dadah bertindak sebagai perlindungan sementara yang menjadikan kesakitan emosi lebih mudah diabaikan, walaupun hanya seketika.
Ketagihan kepada pengalaman seksual yang tinggi. Euforia yang intensif akibat dadah menjadikan hubungan seksual tanpa bahan terasa hambar. Ada pengguna yang ketagih kepada pengalaman puncak yang ditawarkan oleh chemsex dan mereka terus mencarinya berulang kali untuk mengekalkan rasa kepuasan yang maksimum, pencarian makna dan pengesahan diri. Bagi individu yang bergelut dengan stigma atau penerimaan diri, chemsex boleh berperanan sebagai cara untuk mengesahkan identiti seksual mereka. Dalam suasana ini, mereka sering berasa diterima dan diingini, sekaligus memberikan validasi psikologi yang lebih mendalam. Kitaran pengukuhan. Apabila otak mengaitkan chemsex dengan keseronokan dan penerimaan, tingkah laku ini menjadi pengukuhan kendiri. Pengguna terdorong untuk kembali melakukannya, walaupun mereka sedar akan risiko dan akibat buruknya. 3. Dimensi sosial dan budaya dalam ketagihan chemsex. Ketagihan chemsex bukan hanya isu peribadi atau perubatan, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Fenomena dalam komuniti tertentu. Chemsex sering diperhatikan dalam kalangan lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki, MSM, di mana ia berperanan sebagai alat hubungan, pemberdayaan atau rasa kebersamaan. Namun begitu, ia tidak terhad kepada satu komuniti sahaja dan boleh berlaku dalam pelbagai konteks sosial. Stigma dan pemingkiran. Stigma sosial serta penolakan berkaitan seksualiti menjadi pendorong yang signifikan. Bagi ramai individu, chemsex menawarkan ruang selamat daripada penghakiman, di mana mereka boleh mengekspresikan diri tanpa takut diketepikan. Kesan terhadap hubungan. Walaupun chemsex boleh mencipta hubungan yang intensif dalam jangka pendek, ia juga boleh merosakkan hubungan jangka panjang. Keintiman sementara ini sering diikuti dengan perasaan kosong, sunyi atau terasing. 4. Arah masa depan untuk sokongan dan penyelidikan. Menangani ketagihan chemsex memerlukan pendekatan menyeluruh yang mengambil kira faktor fizikal, psikologi, serta konteks sosial. Rawatan dan terapi perlu menumpukan kepada kebergantungan fizikal serta keperluan psikologi. Sokongan psikologi harus menyediakan mekanisme pengurusan stres dan kesunyian yang lebih sihat. Strategi pengurangan mudarat, seperti pendidikan tentang penggunaan dadah secara lebih selamat dan pencegahan STI, adalah penting. Penyelidikan masa depan perlu memberi tumpuan kepada pelbagai orientasi seksual dan identiti jantina untuk memahami fenomena ini dalam pelbagai komuniti. Akhirnya, ketagihan chemsex bukan sekadar isu kesihatan, ia juga menyentuh soal identiti, keintiman dan kebersamaan. Oleh itu, tindak balas yang berkesan mesti melangkaui rawatan perubatan dengan merangkumi belas kasihan, kefahaman serta inklusi sosial. 5. Trend chemsex, tinjauan di Thailand dan dunia. Chemsex, aktiviti seksual yang dipermudah dengan penggunaan bahan psikoaktif, semakin meningkat di Thailand dan di seluruh dunia, khususnya dalam kalangan lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki, MSM, dan komuniti transgender. Fenomena ini bukan hanya tentang peningkatan kenikmatan, ia turut bersilang dengan isu kesihatan mental, dinamika sosial, dan norma budaya. 1. Statistik utama dan penyelidikan. Program Bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai HIV/AIDS, UNAIDS, 2023. Di beberapa bandar utama dunia, lebih 25% MSM pernah terlibat dalam chemsex. Di sesetengah negara, prevalens HIV dalam kumpulan ini sehingga 22 kali lebih tinggi berbanding populasi umum. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, turut menilai chemsex sebagai pendorong utama risiko penularan HIV dan hepatitis C, HCV. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, penggunaan methamfetamin, MED, dan GHB dalam konteks chemsex meningkatkan risiko HIV dan HCV dianggarkan 3-5 kali berbanding hubungan seks tanpa dadah. Pusat Eropah bagi Pencegahan dan Kawalan Penyakit, ECDC, 2022. Di Eropah Barat dan Tengah, sebahagian ketara penularan HIV baharu dalam kalangan MSM berkaitan dengan chemsex, dengan titik panas yang ketara di London, Berlin dan Madrid. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat, CDC, 2020.
MSM yang menggunakan methamfetamin semasa hubungan seks menunjukkan prevalens HIV yang jauh lebih tinggi dalam kalangan MSM yang hidup dengan HIV. Sekitar 42% melaporkan pengalaman chemsex sebelum ini. Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health, APCOM, 2021. Di seluruh Asia Tenggara, chemsex merupakan faktor utama yang mendorong kadar HIV yang tidak seimbang tinggi dalam kalangan MSM, dengan Thailand, Vietnam dan Kemboja dikenal pasti sebagai kawasan membimbangkan. Kemas Kini HIV Asia Pasifik, 2022. Prevalens HIV dalam kalangan MSM di Thailand dianggarkan sekitar 9-11. Lebih 30% lelaki yang menggunakan bahan untuk seks melaporkan penggunaan kondom yang tidak konsisten. Dapatan ini menegaskan chemsex sebagai isu kesihatan awam dengan corak serantau yang jelas serta isyarat risiko yang konsisten. Ia meletakkan kerangka perbincangan ke arah respons praktikal menggabungkan pengurangan mudarat, sokongan kesihatan mental dan perkhidmatan tanpa stigma untuk dihuraikan dalam bahagian seterusnya. 2. Trend chemsex, tinjauan Thailand dan dunia. Chemsex, aktiviti seksual yang dipermudah dengan bahan psikoaktif, semakin meluas di Thailand dan di peringkat global, khususnya dalam kalangan MSM dan komuniti transgender. Tingkah laku ini bukan sekadar meningkatkan kenikmatan, ia turut berkait dengan tekanan mental, desakan sosial dan norma budaya. Asia Tenggara, C. Thailand. Peningkatan jelas di Bangkok, Pattaya dan Chiang Mai, terutamanya dalam kalangan MSM dan transgender. Bahan lazim termasuk methamfetamin, crystal meth, MDMA, GHB, ketamin dan heroin. UNAIDS 2022 menganggarkan prevalens HIV dalam kalangan MSM sekitar 9-11, beberapa kali ganda lebih tinggi daripada populasi umum, dengan chemsex dianggap sebagai faktor penyumbang. Myanmar. Di Yangon dan Mandalay, chemsex semakin diperhatikan dalam kalangan MSM, dengan methamfetamin, pel putih dan ketamin sering digunakan. Disebabkan hierarki sosial dan tekanan agama, ramai MSM menghadapi halangan besar untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan kerap mengelak ujian HIV. Seperti negara lain, chemsex dikenal pasti sebagai faktor yang menyumbang kepada prevalens HIV yang lebih tinggi dalam kalangan MSM di Myanmar. Vietnam. Parti chemsex dalam kalangan MSM dan belia meluas, dengan methamfetamin, crystal meth, ketamin dan MDMA kerap digunakan. Kajian di Bandar Ho Chi Minh melaporkan lebih 28% peserta chemsex tidak menggunakan kondom secara konsisten. Kemboja. Methamfetamin, crystal meth, yang dahulunya lazim dalam populasi umum, kini semakin dikaitkan dengan chemsex di Phnom Penh. UNAIDS melaporkan prevalens HIV dalam kalangan MSM sekitar 14%. Filipina. Penggunaan methamfetamin, crystal meth dan GHB dilaporkan dalam kalangan MSM. Stigma sosial dan agama mengehadkan akses kepada perkhidmatan kesihatan, mengekang pencegahan HIV. Indonesia. Di Jakarta dan Bali, chemsex dalam kalangan MSM dan wanita transgender semakin dilaporkan, selalunya melibatkan methamfetamin, crystal meth, ekstasi, MDMA dan GHB. Akses terhad kepada program pengurangan mudarat dan stigma berterusan terhadap komuniti LGBTQ dan meningkatkan kerentanan terhadap HIV. Kajian tempatan mencatatkan penggunaan kondom yang tidak konsisten semasa pertemuan chemsex, khususnya dalam suasana hiburan bandar. Malaysia. Walaupun undang-undang dadah ketat, aktiviti chemsex bawah tanah wujud di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Methamfetamin, crystal meth dan ketamin paling kerap dilaporkan. MSM dan individu transgender kerap mengelak ujian HIV dan perkhidmatan kesihatan kerana bimbang implikasi undang-undang dan stigma. Singapura. Meskipun undang-undang tegas, chemsex berlaku melalui rangkaian dalam talian dan ruang peribadi, dengan methamfetamin, crystal meth dan GHB lazim digunakan. Asia. China. Aktiviti chemsex berterusan di Beijing dan Shanghai dalam kalangan MSM dengan methamfetamin, crystal meth, GHB,
ketamin, dan kokain sering disebut. Sesetengah kes melibatkan gabungan heroin dan perangsang, speedballing, dikenal pasti WHO sebagai corak berisiko tinggi. Kajian Beijing tahun 2021 mendapati kira-kira 30% lelaki yang terlibat dalam chemsex didapati positif HIV. Hong Kong dan Taiwan. Chemsex dalam kalangan MSM dikaitkan dengan kadar HIV yang tinggi, sekitar 25-30, khususnya dalam kalangan pengguna GHB dan ketamin. Di Taiwan, pusat bandar seperti Taipei melaporkan rangkaian chemsex yang berkembang dengan methamfetamin dan ekstasi lazim. Tinjauan menonjolkan kaitan kuat antara chemsex dan kadar penggunaan kondom yang rendah, menyumbang kepada peningkatan penularan STI. Jepun dan Korea Selatan. Laporan mencatat penggunaan methamfetamin, crystal meth dan MDMA dalam kalangan MSM sering berkait dengan budaya kelab dan parti peribadi. Timur Tengah. Israel. Di Tel Aviv, chemsex dalam kalangan MSM lazimnya melibatkan methamfetamin, crystal meth, GHB dan ketamin. Kajian tempatan menunjukkan sebahagian besar MSM yang hidup dengan HIV mempunyai sejarah chemsex. Lubnan. Komuniti LGBTQ dan Beirut, meskipun berdepan stigma, melaporkan chemsex dalam kalangan MSM dan transgender dengan methamfetamin, crystal meth dan MDMA kerap digunakan. Negara Teluk, Arab Saudi, Qatar, Emiria Arab Bersatu, Kuwait, Bahrain, Oman. Laporan tidak rasmi menggambarkan chemsex bawah tanah dalam kalangan MSM dan pekerja migran lazimnya melibatkan methamfetamin, crystal meth dan GHB. Iran. No melaporkan penggunaan methamfetamin, crystal meth yang meluas dalam kalangan lelaki muda dengan sebahagian kes dikaitkan dengan rangkaian chemsex MSM. Eropah. United Kingdom. London ialah titik panas Eropah bagi chemsex dalam kalangan MSM dengan methamfetamin, crystal meth, GHB dan methadone kerap digunakan. Kajian menunjukkan peserta berisiko HIV sehingga 5 kali ganda berbanding bukan peserta. Jerman dan Belanda. Budaya kelab dan parti seks mengekalkan keterlihatan chemsex dalam kalangan MSM dengan methamfetamin, crystal meth, MDMA dan kokain kerap dilaporkan. Eropah Timur. Laporan yang muncul dari Warsaw dan Budapest menunjukkan kewujudan chemsex dalam kalangan MSM, namun data mendalam masih terhad. Amerika Utara. Amerika Syarikat. New York, Los Angeles dan San Francisco melaporkan chemsex dalam kalangan MSM melibatkan methamfetamin, crystal meth, GHB dan kokain. CDC 2020 menyatakan 42% MSM yang hidup dengan HIV melaporkan pengalaman chemsex sebelum ini. Kanada. Toronto dan Vancouver mencatat peningkatan penggunaan methamfetamin, crystal meth dan MDMA dalam kalangan MSM bersama risiko kesihatan seksual yang lebih tinggi. Meksiko. Bandar Raya Meksiko menyaksikan peningkatan parti chemsex, khususnya dalam komuniti MSM dan transgender. Bahan lazim termasuk methamfetamin, GHB dan kokain. Penyelidik menonjolkan kadar prevalens HIV yang tinggi dalam kalangan peserta chemsex dengan stigma sosial dan perkhidmatan pengurangan mudarat yang terhad memburukan risiko. Amerika Selatan. Brazil. Festival dan parti besar menampilkan chemsex dalam kalangan MSM, termasuk kokain, MDMA dan methamfetamin, crystal meth. UNAIDS melaporkan prevalens HIV melebihi 18% dalam kalangan MSM remaja. Kajian terkini menunjukkan chemsex telah sebati dalam sebahagian budaya hiburan malam Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Argentina. Adegan parti seks dalam kalangan MSM kerap melaporkan penggunaan MDMA, kokain dan GHB. Australia, Oceania. Australia. Sydney dan Melbourne melaporkan aktiviti chemsex yang berterusan dalam kalangan MSM dengan methamfetamin, crystal meth dan GHB lazim digunakan. Pelaporan Kesihatan Negara menunjukkan bahagian besar MSM yang hidup dengan HIV di bandar utama mempunyai sejarah chemsex.
New Zealand. Perjumpaan peribadi dalam kalangan MSM melaporkan penggunaan methamfetamin, crystal meth dan MDMA. Afrika. Afrika Selatan. Johannesburg dan Capir Town melaporkan chemsex dalam kalangan MSM dengan methamfetamin, crystal meth dan mandrah sering disebut. Nigeria dan Kenya. Laporan meningkat mengenai penggunaan perangsang dan GHB dalam kalangan MSM walaupun set data masih terhad. Kesimpulan. Chemsex tidak terhad kepada beberapa negara, ia berkembang menjadi subudaya global. Bukti daripada WHO dan UNAIDS menunjukkan kadar HIV, HCV dan STI lain dalam kalangan peserta chemsex jauh lebih tinggi daripada purata populasi. Pemacu utama termasuk pencarian pengalaman seksual yang lebih intensif, kesunyian dan tekanan, budaya parti, serta akses bahan yang semakin mudah melalui rangkaian dalam talian dan acara peribadi. Tinjauan ini menyediakan asas bagi bahagian seterusnya untuk meneliti kesan fizikal, psikologi dan sosial secara mendalam serta menghuraikan respons pengurangan mudarat yang praktikal. 3 faktor yang mendorong peningkatan chemsex di Thailand dan di seluruh dunia. Penyebaran chemsex tidak berpunca daripada satu sebab tunggal. Ia muncul daripada dimensi yang bertindir, keinginan peribadi, tekanan kesihatan mental, subudaya parti dan akses bahan yang lebih mudah. Dalam skala global, pemacu ini saling bertaut merentasi wilayah walaupun keadaan sosial, ekonomi dan budaya berbeza. 1. Keinginan seksual yang dipertingkat. Bagi sebahagian individu, chemsex dilihat sebagai cara untuk mencapai pengalaman melampaui kebiasaan. Bahan seperti methamfetamin, meth, MDMA dan GHB merangsang sistem saraf, meningkatkan libido dan boleh memanjangkan aktiviti seksual. Asia Tenggara, contohnya Thailand dan Vietnam, sebahagian peserta melaporkan berasa lebih tahan lama dan berpanjangan. Eropah, terutamanya London dan Berlin dalam subkultur tertentu, chemsex dibingkai sebagai kebiasaan baharu untuk pertemuan seksual. 2. Melarikan diri daripada tekanan dan beban psikologi. Bagi ramai individu, chemsex berfungsi sebagai pelepasan sementara daripada tekanan, kesunyian dan pengasingan bandar. Bangkok, laporan menyebut penyertaan untuk melegakan tekanan kerja dan desakan hidup bandar. Amerika Utara sering digambarkan sebagai ruang untuk meredakan kesunyian dalam persekitaran bandar yang kompetitif. Timur Tengah, sesetengah peserta menggunakan chemsex untuk menghadapi tekanan keluarga dan agama yang menolak identiti seksual mereka. 3. Penerimaan sosial dan ruang selamat. Chemsex boleh dilihat sebagai perlindungan untuk komuniti LGBTQ dan meneroka identiti dan keinginan tanpa penghakiman. Asia Tenggara, MSM sering melihat suasana chemsex peribadi sebagai ruang tersembunyi yang lebih selamat. Eropah, sesetengah acara berperanan sebagai hub komuniti tempat MSM membina rangkaian dan keintiman. Timur Tengah, perhimpunan bawah tanah dianggap salah satu daripada segelintir saluran untuk ekspresi seksual. 4. Akses kepada bahan yang semakin mudah. Rangkaian dalam talian dan pasaran gelap menurunkan halangan untuk mendapatkan dadah. Asia Tenggara, contohnya Thailand dan Malaysia, akses kepada methamfetamin dan ketamin melalui rangkaian dalam talian kerap dilaporkan. Eropah dan Amerika Utara, saluran pasaran gelap memudahkan pembelian kokain dan MDMA, mengekalkan pertumbuhan. Afrika, contohnya Afrika Selatan dan Nigeria, penyeludupan kokain dan heroin menambah gabungan berisiko tinggi dalam adegan ini. 5. Jurang perkhidmatan kesihatan dan stigma. Stigma menghalang individu mendapatkan penjagaan kesihatan seksual, ujian HIV atau sokongan pengurangan mudarat. Thailand, ramai individu LGBTQ dan mengelak ujian HIV kerana bimbang diskriminasi. Amerika Utara, walaupun wujud PREP dan klinik, stigma yang dijangka masih mengekang sesetengah pihak daripada mendapatkan rawatan. Timur Tengah, sekatan undang-undang dan sosial menjadikan akses perkhidmatan berisiko atau hampir mustahil. 6. Pengaruh rakan sebaya dan subudaya khusus. Lingkaran sedia ada boleh menarik pendatang baharu, menjadikan penyertaan sebagai bentuk kemasukan sosial. Bangkok, pengenalan sering bermula melalui jemputan rakan rapat. Eropah,
chemsex semakin mengukur sebagai subudaya yang dikenali dengan keanggotaan yang kian bertambah. Amerika Utara, parti peribadi berskala besar yang menggabungkan dadah dan seks mengakar amalan ini dalam hiburan malam bandar. 7. Budaya parti dan kehidupan malam. Bandar-bandar utama menghubungkan budaya kelab dan suasana selepas waktu operasi secara langsung dengan chemsex. London dan Berlin, MDMA dan meth dikaitkan secara terbuka dengan acara seksual dalam sesetengah kelompok. New York dan San Francisco, rangkaian parti dikaitkan dengan kluster penularan HIV dalam kalangan MSM. Asia Timur, Taipei dan Tokyo pertemuan lebih lazim diadakan di ruang peribadi berbanding tempat hiburan umum. 8. Desakan ekonomi dan tekanan hidup harian. Di sesetengah wilayah, penyertaan mencerminkan tekanan ekonomi yang lebih luas dan kekangan sosial. Asia Tenggara, belia menggambarkan chemsex sebagai jalan lari daripada kebimbangan kerja dan pendapatan. Timur Tengah, ketidakpastian ekonomi bersama sekatan sosial boleh menolak sesetengah pihak ke adegan bawah tanah. Afrika, kemiskinan dan peluang terhad mengukuhkan kitaran kebergantungan dadah dalam komuniti tertentu. Secara keseluruhan, pemacu-pemacu ini membentuk jaringan yang rapat. Individu bukan sahaja mencari kenikmatan yang lebih intensif, mereka juga sedang mengurus beban psikologi, ekonomi dan sosial. Pada masa yang sama, sistem sokongan yang lemah dan stigma menjadikan penyelesaian sukar dicapai. Di pelbagai wilayah, persamaan pemacu ini mencadangkan bahawa chemsex bukan fenomena kecil, sebaliknya cerminan keperluan, kerentanan dan tekanan moden manusia. Bagaimana perasaan anda selepas episod hari ini? Kita sudah meneliti dengan jelas mengapa chemsex menjadi isu yang semakin membimbangkan, faktor yang mendorong peningkatannya di seluruh dunia, serta beberapa masalah yang tidak dijangka yang mungkin timbul. Untuk episod seterusnya, kita akan menyelami dengan lebih mendalam kesan nyata terhadap kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga komuniti kita. Perbincangan ini serius, tetapi ia juga berkisar tentang penjagaan, empati dan jalan penyelesaian yang praktikal. Sebelum anda pergi, jangan lupa untuk follow atau subscribe serta tekan loceng notifikasi di Fungi Haikul supaya anda tidak terlepas kemas kini kami yang seterusnya. Sokongan anda membantu rancangan ini sampai kepada lebih ramai orang yang mungkin memerlukan perbualan seperti ini. Terima kasih kerana mendengar. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Sawasdi Krab.